Okey, hari itu. Uish. Allahumma taf'alaina hikmataka wa Kemarin kenapa buat pucat tu? Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma al-Fatihah wa khatimna sabaq nasir haqqi. Okey, assalamualaikum semua. Buka buku teks. Sekarang buka buku teks dulu, sekali baru kita tengok buku tu. Tu untuk latihan kamu. Sebab kita kan buku tauhid kita tak ada buku latihan kan. Kita guna buku tu sebagai buku latihan. Sebab tu apa? Buku tu pun kita panggil rukun iman lah tu. Kita panggil rukun iman. Tauhid lah tu. Buku tauhid syahadah tu tauhid lah. Sama je. Okey, kita sambung yang minggu lepas. Minggu lepas kita dah belajar alimun. Kan? Alimun kan minggu lepas. Muka surat 30. Alimun artinya yang mengetahui. Betul tak? Lepas tu Rafael ada tak ni? Sekejap, mesej Rafael kejap. Surat 31 30 Okey, minggu lepas kamu dah belajar pengertian ilmun kan, yang mengetahui. Lepas tu lawan sifat, bukan lawan, kita panggil mustahil sifat Allah wajib bagi Allah bersifat dengan ilmun, iaitu mengetahui. Jadinya lawannya mustahil bagi Allah itu bersifat dengan jahlun, iaitu tidak mengetahui ataupun dungu. Hari ini buka muka surat 30 iaitu hayatun. Kita belajar erti hayatun. Hayatun. Mana tahu buku? Hayatun. Tengok wajib kita tengok apakah yang dimasukkan dengan hayat. Hayat tu apa? Hayat artinya hidup ataupun Allah bersifat dengan perhidup. Maksudnya Allah menghidup. Perhidup lah. Lawannya, lawan hidup apa? Mati. Wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan hayatun, iaitu perhidup, iaitu sifat yang maujud. Sifat tu ada pada diri, ada pada zat Allah. Sifat tu ada. Sifat tu bukan macam tak ada. Sifat tu ada pada dia. Macam kita ni hidup tak? Kita ni hidup tapi Hiduplah. sebab tu kita pun hidup. Betul tak? Tapi kita nampak dah hidup tu macam mana? Tak nampak kan? Tapi Allah, sebab tu kita kata sifat yang ada pada, sifat hayat tu yang ada pada Allah ni ada sifat yang mawujud, sifat yang ada. Ada. Sifat yang mawujud, itu panggil sifat yang ada. Dia macam dengan kita lah, kita ni sifat hidup kita ni hidup, jadi kita ada lah kan. Sebab tu kita kata sifat hidup, hayat tu yang pada, tapi kita tak panggil sifat kita lebih kepada arad ataupun arad. Kita sebab menumpang. Allah tak menumpang, betul? Sifat yang ada, yang maujud tu sifat ada, yang ada. Yang kedua, sifat tu dah ada, dah wujud, dah maujud dah. Sifat hayatun tu. Yang kedua, qadim. Sifat perhidup yang ada pada Allah tu tak ada permulaan. Tak ada permulaan macam kita. Dan macam kita ni apa? Kita dari tak ada. Betul tak? Kita ni dari tak ada ke ada. Betul? Dari kita tak lahir, lahir. Betul? Kiranya ada, tak ada. Dua. Yang ketiga, kita tak ada. Sebab apa? Kita mati. Betul? Yang keempat, kita hidup, kita ada balik. Sebab apa? Hari kebangkitan ataupun hari akhirat. Jadi 4 kali kita. Dari awal tak ada, ada
Dari tak ada tu yang tak ada, yang pertama tu tak ada masa kita sebab kita tak lahir lagi. Lepas tu kita ada, kita lahir dah. Lepas tu kita tak ada semula sebab apa? Kita mati. Betul? Lepas tu kita ada semula. Sebab apa? Hari akhirat yang kita kata malaikat Israfil tiup sangkakala. Masa tu kita baru ada balik. Allah hidupkan kita semula. Yang ketiga, yang berdiri pada zat Allah. Yang berdiri ni bukan maksud dia berdiri, bukan ada kaki tu. Tak, dia ada pada zat Allah yang tu. Kalau Allah nak memperlihatkan kita tengok sifat hayatun, maka kita boleh tengok. Tengok, wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan hayatun, iaitu hidup berhidup. Hidup Allah Subhanahu Wa Taala tiada dengan roh. Kita ni hidup dengan apa? Dengan roh dan kekal selamanya. Hidup Allah ni tiada dengan roh. Sebab tu kita hidup yang Allah ada pada Allah ni tiada dengan roh, bukan macam makhluk. Makhluk hidup dengan ada roh. Kita manusia ni hidup dengan ada roh kan. Allah tidak macam kita. Allah sekejap sambung. Okey, wajib hidup Allah tiada dengan roh kan, dan kekal selama-lamanya. Allah tu kekal. Allah tu tak apa? Tak mati. Sebab Allah tu sebab apa? Allah bersifat dengan hayatun, iaitu hidup, kekal selama-lamanya. Maksud dia hidup kat sini, dia Allah bersifat dengan qadim, maksudnya Allah tiada permulaan bagi sifat hidup tu. Lepas tu Allah tu kekal selama-lamanya. Allah tu kekal selama-lamanya. Yang kedua, yang terakhir, hidup adalah menjadi syarat wujudnya sifat-sifat. Hidup adalah menjadi syarat wujudnya sifat-sifat yang lain. Macam kita lah. Kita hidup tu baru kita boleh bergerak, betul tak? Hidup dulu. Tapi yang ni untuk syarat je. Sebab syarat untuk sifat berhidup. Hidup adalah menjadi syarat wujudnya sifat-sifat yang lain. Kejap. Yang ni saya tanya lain. Hidup adalah menjadi syarat wujudnya sifat-sifat yang lain. Okey, yang ni adalah hayatun, sifat Allah yang bersifat dengan hayatun. Hayatun maksud dia apa? Artinya hidup, berhidup. Dalil daripada Al-Quran pula, naqli. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Maksud dia apa? Dan berserahlah engkau kepada Allah, Tuhan yang hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba-Nya. Yang ni dari mengatakan bahawa Allah itu bersifat dengan hayatun. Maksud kat mana hayatun tu? La yamut, Tuhan yang hidup. Tengok. Kenapa kamu perasan tak? Asalnya kalau tulis la yamut alal hayyil ladzi, kan? Alal hayyil ladzi la yamut, alal hayyil ladzi, kepada Tuhan yang hidup. Hayy itu maksudnya hidup. La yamut, yang tidak mati. Yang tu dari mengatakan bahawa Allah, wajib bagi Allah itu bersifat dengan hayatun. Tengok seterusnya pula, muka surat. Mana dia? Tengok mustahil pula, tengok mustahil pula. Sebelah dia. Okey, tadi kita dah belajar sifat hayatun, iaitu sifat wajib bagi Allah bersifat dengan hayatun kan. Cuba tengok muka surat sebelah dia pula. Jadinya wajib bagi Allah bersifat dengan hayatun, iaitu hidup. Jadinya mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan mautun. Mustahil bagi Allah bersifat dengan mautun. Maksud dia arti mautun apa? Arti mautun ialah mati. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan mautun. Sebab apa? Sifat mautun ni sifat apa? Sifat yang kita panggil sifat yang naqis, sifat yang kurang lah, sifat yang lemah, sifat yang lemah. Maut tu benda yang lemah. Jadinya Allah tu kan kuat kan, Allah tu kan bersifat dengan hayatun. Jadinya Allah, wajib bagi Allah itu bersifat dengan hayatun, iaitu dengan berhidup. Jadinya mustahil bagi Allah itu bersifat dengan mautun. Jika Allah Subhanahu Wa Taala mati, seluruh alam ini tidak wujud. Ini tengok, dibuat dalil akal.
Kalau Allah itu mati, kan? Kalau Allah ni tak hidup, jadinya kita ni hidup macam mana, betul tak? Dia buat kira macam tu pula. Yang tu adalah kita punya dalil akli kita, dalil akal kita. Kita cuba fikir. Okey, kalau Allah tak ada, macam mana dunia ni nak ada? Sebab apa? Dunia ni mesti ada yang pencipta dia, betul tak? Jadinya siapa yang cipta tu? Allah lah kan? Jadi kalau Allah tak ada, maka seluruh alam ini tidak wujud. Kita ni pun tak wujud. Sebab apa? Setiap benda mesti ada pencipta. Betul tak? Apa-apa pun mesti ada pencipta. Cuba kita fikir. Macam mana Allah ciptakan langit yang tak bertiang. Allah ciptakan apa lagi? Allah ciptakan laut yang berbanyak. Laut yang bergelen-gelen air dia kan. Sungai yang mengalir. Macam mana Allah ciptakan benda tu? Cuba kita fikir. Mesti ada benda ataupun mesti ada yang menciptakan dia, iaitu siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok ada pula dalil naqli mengatakan bahawa Allah mustahil bagi Allah itu bersifat dengan mautun. Apa? Yang pertama, dalil naqli daripada Al-Quran. Naqli boleh datang daripada Al-Quran dan hadis. Kalau dalil naqli datang daripada Al-Quran dan hadis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwal hayyul la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang tu adalah dalil mengatakan bahawa mustahil bagi Allah itu bersifat dengan mautun. Maksud dia apa? Dialah huwal hayyu. Dialah Allah, huwa Allah yang tetap hidup, al-hayyu. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Dia tu siapa? Allah. Fad'uhu mukhlisina. Dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Segala alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah. Wa rabbil alamin, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Yang ini adalah dalil mengatakan bahawa Allah itu mustahil bagi Allah itu bersifat dengan mautun. Mautun sifatnya lemah. Jadinya mustahil Allah bersifat lemah, betul tak? Jadinya wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayatun. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan mautun. Yang tu. Yang ni kita dah ulang banyak kali dah ni kan. Nanti kamu kena ingat je. Hayatun maksud apa? Lepas tu mautun mustahil tu maksud apa? Mustahil hayatun apa? Mautun, kena ingat itulah. Ada apa-apa nak tanya ke berkaitan dengan hayatun? Senang je kan? Dua kali ulang dah buku ni. Nanti hayatun, nanti kita masuk tajuk sam'un, artinya mendengarkan, habiskan terus dia. Nanti kalau habiskan nak kena ni pula, tak payah habiskan lagi dah. Sam'un artinya mendengar, lawannya summun artinya pekak. Mustahil Allah SWT summun. Tak payah lagi dah. Okey semua, ada apa-apa nak tanya ke? Ada. Faham ke? Okey, buka buku fiqh syahadah pula. Buku kafah fiqh syahadah yang Ustaz tunjuk tadi tu. Buka muka surat 5. Dah buka ke? Dah. Semua dah ke? Buku fiqh syahadah. Buku fiqh syahadah kafah. Okey, dah buka Ustaz dah kata buka Tajuk yang muka surat 5 tu tajuk kedua kan. Kenali rukun iman. Tak ada, sebab Ustaz tak ada dalam buku dia, tak ada internet, jadi kita kena baca sendiri je. Hadis Nabi qala akhbirni anil iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi qala sadaqta. Maksud dia bertanya, terangkan kepadaku tentang iman. Orang tanya kepada Nabi, terangkan kepada aku tentang iman. Nabi jawab apa? Baginda bersabda,
sallallahu alaihi wasallam, iman itu ialah, Nabi kata apa? Iman itu ialah bahawa engkau percaya antu'minu. Yang kata percaya ni apa? Melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Yang tu kita mesti percaya dan beriktikad bahawa Allah itu apa? Kita sebagai Tuhan sekalian alam. Yang tu adalah sebagai kata tu'minu. Tu'minu ni kalau kita nak panjangkan lagi banyak lagi, tapi sekarang kamu kena ingat maksud kata tu'min tu kita kena yakin bahawa Allah itu bunyi apa tu? Sekejap Loh, Ifah apa masuk? Okey, tu'min tu maksud dia apa? Bahawa engkau percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, tu'min tu maksud dia percaya. Wa malaikatihi, para malaikatnya. Ifah buka buku muka surat, buka buku kafah, fiqh syahadah. Muka surat 5, yang baru masuk fiqh syahadah muka surat 5. Fiqh syahadah muka surat 5. Okey, lepas tu kitab-kitabnya wa kutubihi. Lepas tu wa rusulihi. Dan yang terakhir wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan bahawa engkau percaya pada qadar baik dan qadar buruk Lelaki itu berkata, benarlah engkau. Yang tu adalah maksud kata rukun iman, ataupun Nabi merujuk kepada apa ni? Yang ni dinamakan sebagai rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6 perkara yang ke bawah tu. Ada yang pertama, beriman kepada Allah dengan macam mana? Melakukan perintah Allah semua tu kan. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Kitab apa? Al-Quran. Keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Nanti dia bagi detail lagi kot berkaitan dengan qada dan qadar ni. Ada. Nanti kita akan selit-selitkan sikit kita punya pembelajaran kita buku ni. Okey. Jadinya latihan kamu muka surat 6 dengan 7 saja. Muka surat 6, yang Razan dah siap tak apa, yang tak siap ni. Pilih dan tuliskan semula rukun iman tu. Di bawah tu, muka surat 6 dan 7. Senang je. Nombor 7 tu, kamu tulis betul atau salah yang tu je. Yang nombor 6, kamu tulis balik je. Mana satu rukun iman? Yang pertama, beriman kepada Allah. Puasa di bulan Ramadan. Betul ke salah? Cari yang beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman sahaja. Ada apa nak tanya ke berkaitan dengan latihan? Tak ada? 1, 2, 3, 4, 9. Jadinya latihan buku ni buku ni, nampak tak buku ni? Fiqh syahadah kafah muka surat berapa tadi? Bapak. Muka surat apa? Surat 6 Ustaz. Muka surat 6. Latihan kamu muka surat 6 dan 7. Wallahu a'lamu bissawab. Yang tu. Pandai. 6 dan 7. Duduk muka surat. Tak buat hari ni tak apa. Buat esok, tak apa, lusa, tak apa, tulat, tak apa, jangan pasti buat je. Okey, wallahu a'lam. Baca doa dulu aja. Apa? Abad kemudian baru buat. Awak dah siap dah, tak apalah, tak payah nak buat. Yang tak siap ni. Okey, baca doa dulu belajar semua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farruhu ilayya fi waqti hajati wa la tunsini amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz. Salam. Bye.